Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cik doakan kamu sentiasa berada dalam lindungan ilahi. Di sini, salam pengenalan daripada cikgu. Cikgu merupakan cikgu bimbingan dan kaunseling sekolah agama Islam Rendah. Nama cikgu Cikgu Kamilah yang malam belum mengenali cikgu. Nama cikgu, cikgu ulang lagi sekali, nama cikgu adalah Cikgu Kamilah binti Yusof. Murid-murid boleh panggil cikgu Cikgu Kamilah. Di sini, untuk PDPR, bimbingan dan kaunseling, cikgu ada sediakan satu video yang boleh kamu pertontonkan bersama dengan ibu bapa. Sekiranya kamu ada sebarang masalah ataupun muskilan apa-apa yang perlu bantuan cikgu, bolehlah kamu berhubung terus dengan cikgu. Salam kenalan daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam sesi perkongsian bersama saya. Tajuk perkongsian pada kali ini ialah Kenali Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Mari kita fahami apakah konsep asas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah satu perkhidmatan yang berfokus terhadap usaha pembangunan sasiah dan peningkatan disiplin murid. Ia adalah perkhidmatan yang mesra murid, rakan guru, ibu bapa dan masyarakat. Menerusi perkhidmatan yang diberikan, ia boleh membantu murid meningkatkan keupayaan berfikir dan bertindak secara positif dan berterusan. Murid yang merupakan aset penting negara perlu sentiasa dibantu dan dibimbing menerusi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling agar mereka boleh membuat keputusan yang wajar dan betul dalam menjalani kehidupannya. Guru bimbingan kaunseling sentiasa menghayati bahawa memenangi jiwa murid merupakan teras perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta berupaya mendahului iaitu win over jangkaan bagi setiap tindakan murid-muridnya. Guru bimbingan kaunseling adalah seorang yang memiliki personaliti sebagai guru yang paling dipercayai, diyakini dan disenangi oleh murid, rakan sejawat, ibu bapa dan masyarakat di sekolah. Apakah yang menjadi prinsip utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling? Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah proses pendidikan yang terancang dan berterusan. Murid dididik atau dibimbing untuk mendapat dan mempelajari pengalaman, nilai, sikap, perlakuan dan kemahiran yang sesuai dengan kehendak masyarakat Malaysia. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling juga adalah untuk semua murid. Semua murid diberi peluang yang sama rata untuk mendapat pertolongan tanpa mengira latar belakang, kaum, agama atau kepercayaan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah untuk melayan keperluan murid bagi perkembangan potensi dan kebolehan mereka. Selain itu, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah untuk menolong murid memahami dirinya dan orang lain dengan lebih mendalam, menjelajah tujuan-tujuan hidupnya dan menolong mereka memilih serta merancang hidupnya dengan berkesan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berorientasikan masa sekarang dan masa depan. Usaha-usaha bimbingan dan kaunseling ialah untuk menjadikan murid itu lebih tegas diri, pandai menyesuaikan diri dan memahami implikasi tindakannya sekurang-kurangnya dalam jangka masa yang panjang. Ia adalah suatu proses menolong individu menyedari kelemahan diri dan memberi fokus kepada memperkukuhkan lagi kekuatan yang ada padanya. Dan perlu diketahui juga bahawa perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah tanggungjawab bersama. Dalam melaksanakan program dan aktiviti bimbingan dan kaunseling, semua pihak di sekolah iaitu pentadbir, guru bimbingan dan kaunseling, guru-guru lain, ibu bapa dan murid patut bekerjasama dan saling berunding antara satu sama lain. Maka, proses perkhidmatan bimbingan kaunseling bukan sahaja tertakluk kepada guru bimbingan kaunseling dan murid sahaja. Perkhidmatan ini juga adalah untuk pengetahuan dan kesepaduan psikofizikal murid. Ini bermakna, murid tidak boleh dilihat sebagai hanya manusia kognitif. Ia harus dilihat sebagai individu yang mempunyai perasaan, sikap,
mental dan rohani. Sebarang aktiviti dan program bimbingan adalah untuk mewujudkan kesepaduan ini. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dilaksanakan secara sepenuh masa dan berfokus kepada 4 fokus utama ini, iaitu fokus 1, pembangunan dan pengembangan sasiah diri murid. Fokus ini adalah untuk memupuk pengembangan personaliti kendiri murid daripada aspek sikap penyayang, budi bahasa, konsep pendiri, kepemimpinan, komunikasi, kekemasan diri dan ketepatan masa. Maka di akhirnya, perwatakan murid yang berketerampilan dan terpuji dapat dibentuk. Fokus yang kedua ialah peningkatan disiplin diri murid. Fokus ini adalah memupuk disiplin diri murid termasuk intervensi yang perlu dilakukan bagi mencegah murid terlibat dengan gejala-gejala disiplin dan antisosial yang lain. Hasilnya, murid yang berdisiplin dapat dibentuk serta sekolah akan menjadi aman dan sejahtera. Fokus yang ketiga adalah pendidikan kerjaya murid. Fokus ini adalah berkaitan pendedahan dan bimbingan kepada murid mengenai maklumat berkaitan peluang pendidikan dan hala tuju kerjaya. Menerusi fokus ini, guru bimbingan dan kaunseling akan melaksanakan program pendidikan kerjaya secara terancang bagi memastikan semua murid dapat mengenal pasti potensi diri, minat, sikap dan hala tuju kerjaya. Dan fokus yang keempat adalah psikososial dan kesejahteraan mental murid. Fokus ini adalah untuk membimbing murid supaya mampu mengekalkan dan mengurus kesejahteraan diri dan mental dengan baik. Menerusi fokus ini, guru bimbingan kaunseling akan membimbing murid dalam proses sosialisasi dan interaksi. Selain itu, mereka akan membimbing murid dalam aspek pengurusan emosi dan membantu murid mengembangkan pemikiran yang positif. Maka di akhirnya, murid-murid yang sihat pemikirannya akan lebih terbentuk. Menerusi 4 fokus utama tadi, maka guru bimbingan kaunseling akan menggunakan 4 pendekatan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berbeza mengikut kesesuaian masing-masing, iaitu yang pertama, pendekatan pencegahan. Pendekatan ini berasaskan andaian bahawa satu-satu masalah itu mungkin timbul atau sebelum masalah itu meruncing, usaha akan dijalankan untuk menghalangnya, seperti kempen dan pendidikan pencegahan AIDS dan kem wajah diri. Yang kedua, pendekatan perkembangan. Pendekatan ini merupakan satu usaha untuk mengenal pasti keperluan murid di alam persekolahan supaya mereka dilengkapi dengan pengetahuan, kemahiran, pengalaman serta akhlak yang mulia. Tugas dan perlakuan pembelajaran dikenal pasti dan dijelaskan kepada murid. Kemudian, aktiviti bimbingan akan dirancang untuk melengkapi kurikulum akademik mereka. Murid akan diberi peluang untuk belajar, kenali diri dan orang lain sebelum timbul masalah dalam hidup mereka. Contohnya, taklimat persediaan menghadapi peperiksaan dan ceramah-ceramah motivasi. Yang ketiga, pendekatan pemulihan. Pendekatan ini memberi fokus kepada kekurangan atau masalah yang dapat dikenal pasti dari semasa ke semasa. Langkah mengatasi dijalankan dengan harapan murid dapat mengubah perlakuan untuk mengelakkan berlaku peristiwa krisis. Misalnya, murid puting sekolah, merokok, melawan guru atau berkelahi. Mereka akan dikumpulkan untuk mengikuti sesi kaunseling kelompok atau menghadiri sesi kaunseling individu. Dan yang keempat, pendekatan krisis. Pendekatan ini mengendalikan kes krisis yang timbul secara mendadak dan memerlukan perhatian serta tindakan segera. Misalnya, murid yang bergaduh di sekolah, murid yang tiba-tiba menangis, cubaan membunuh diri, penyalahgunaan dadah atau sedang mengalami peristiwa cemas seperti kematian anggota keluarga, perceraian ibu bapa atau penderaan. Beberapa kaedah pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dilaksanakan di peringkat sekolah. Antaranya, pengurusan profil murid.
Fokus ini adalah menyediakan pangkalan profil murid dengan tujuan untuk membuat analisis terhadap sesuatu isu berkaitan murid. Dengan analisis ini, guru bimbingan akan dapat bertindak, membantu dan mencegah sesuatu isu dengan lebih berkesan. Maklumat seperti latar belakang murid, latar belakang ibu bapa, latar belakang masalah, kekerapan dan punca masalah timbul serta status tindakan penyelesaian masalah akan disimpan di dalam profil murid. Kaedah lain yang biasa dilaksanakan ialah pelaksanaan pendidikan pencegahan, di mana fokus ini adalah memberi pendidikan pencegahan serta membimbing murid agar berupaya mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang memudaratkan diri. Fokus ini juga akan memberi pendidikan pencegahan serta membimbing murid agar mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala-gejala yang tidak bermoral. Konsultasi keibubapaan juga sering dilaksanakan oleh guru bimbingan kaunseling. Fokus ini adalah membimbing murid agar mereka mengetahui tanggungjawab diri dalam keluarga, di mana kemahiran keibubapaan akan diterapkan selain melaksanakan aktiviti engagement bersama ibu bapa murid. Selain itu, pelaksanaan pengembangan kemahiran pembimbing rakan sebaya juga dilaksanakan di peringkat sekolah. Fokus ini adalah meningkatkan kemahiran menolong dan soft skills pada semua ahli pembimbing rakan sebaya. Guru bimbingan kaunseling akan melaksanakan latihan kemahiran kepada murid yang menjadi pembimbing rakan sebaya. Mereka akan melatih pembimbing rakan sebaya agar berupaya memainkan peranan membantu rakan sebaya dengan konsep bantu diri untuk bantu orang lain. Selain itu, perkhidmatan bimbingan kaunseling juga dilaksanakan bagi murid berkeperluan khas. Fokus ini adalah memberikan perkhidmatan kaunseling dan bimbingan khas kepada murid-murid berkeperluan khas di sekolah. Ia memberi penekanan dari segi kebajikan, kemudahan, soft skill dan hala tuju kerjaya murid tersebut. Selain itu, guru bimbingan dan kaunseling juga akan membimbing murid normal yang lain untuk menerima, membantu dan sentiasa memberi pertolongan kepada murid-murid berkeperluan khas. Pelaksanaan penyampaian outreach perkhidmatan juga sering dilakukan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Pelaksanaan outreach perkhidmatan ini ialah dengan cara membuat sebaran kepada murid berkaitan perkhidmatan yang boleh diberikan oleh guru bimbingan dan kaunseling serta faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Seterusnya, tugas utama seorang guru bimbingan kaunseling ialah dengan melaksanakan perkhidmatan kaunseling individu dan kaunseling kelompok. Ia adalah sasaran kerja utama guru bimbingan dan kaunseling. Maka, murid boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling sama ada secara individu atau kelompok pada bila-bila masa waktu persekolahan termasuk semasa waktu pengajaran dan pembelajaran. Maka boleh dirumuskan bahawa pentingnya perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kerana setiap murid mempunyai potensi yang boleh digembelengkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Bimbingan dan kaunseling merupakan satu cabang perkhidmatan sokongan pendidikan yang sangat penting. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini bukan sahaja memberi manfaat kepada murid, malahan kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat setempat. Selain itu juga, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini juga merupakan tunggak pengurusan pembangunan murid secara keseluruhannya. Ia adalah perkhidmatan untuk semua. Maka, buatlah temu janji untuk berjumpa guru bimbingan dan kaunseling anda untuk tingkatkan perkembangan diri pada masa hadapan. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga ianya bermanfaat dan dapat membantu anda untuk berjumpa guru bimbingan kaunseling